Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Jumaat 29 November 2023 bersama dengan saya Irfan Syahmi Nasution bersama dengan saya Raja Sofia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, salam bergul hari buat semua umat Islam di luar sana. InsyaAllah hari ini banyakkan kita berzikir kepada Allah SWT, banyakkan juga kita melakukan amalan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mempertambahkan lagi amalan dan juga pahala kita, terutamanya di pagi Jumaat ini, insya-Allah. Kita juga digalakkan untuk membaca surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Al-Mulk pada sebelah malamnya, Al-Kahfi pada pagi ini. Kalau boleh kita baca permulaan 10 dan penghujung 10 ya. Dan kerana ini merupakan sunnah yang digalakkan dalam Islam. Dan kalau kita nak kongsikan ini permulaan kepada sahabat Malaysia hari ini, satu berita menduka citakan sebenarnya kerana kita telah kehilangan seorang wartawan hiburan iaitu Allahyarhamah Siti Nur Hafizah Kamarudin atau lebih dikenal sebagai Fiza Kamarudin. 40 tahun disahkan meninggal dunia akibat pendarahan dalam otak di Hospital Charing Cross, London pada pukul 6.30 petang waktu tempatan, 11.30 malam waktu Malaysia malam tadi. Dan adiknya Siti Nur Azlinda juga bersama kata, suami Allahyarham Muhammad Rashidi Ramli dalam proses perbincangan dengan Kedutaan Malaysia di London untuk membawa pulang jenazah ke tanah air. Ya, dan antara perincian lain dan juga perkongsian lain menurut Nur Azlinda, pendarahan otak itu disebabkan sel kanser yang sudah merebak ke seluruh anggota badan Allahyarham hingga mengakibatkan kakaknya rebah di lapangan terbang antarabangsa, dan kejadian itu berlaku beberapa jam sebelum Allahyarham bersama suami dan dua anak mereka berlepas pulang ke tanah air. Jadi di kesempatan ini, di pagi Jumaat ini, sama-sama kita mendoakan Allahyarham ditempatkan bersama dengan golongan orang yang beriman insya-Allah, dan sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah insya-Allah. Bismillah. Amin, amin, alamin. Semoga Allahyarham terus dicuri rahmat dan kita doakan agar pemergiannya terus diberikan ketenangan kepada keluarganya juga untuk menghadapi dugaan seperti ini. Dan kita akan teruskan pula dengan perkongsian berita selanjutnya. Ini berkaitan dengan peruntukan 50 juta ringgit yang telah diberikan kepada penduduk yang terjejas di Kelantan. RM1,000 setiap keluarga yang diterjejas akibat banjir di Kelantan, dan diberikan juga tambahan bantuan lain bergantung kepada kerugian yang dialami ketika musim timur laut ini. Ya, betul. Dan seterusnya, lanjutan daripada berita ini juga, Kerajaan Persekutuan akan terus pantau situasi banjir di Kelantan. Antara perincian di sini, agensi di Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sedang bekerjasama rapat bagi memastikan urusan kebajikan penduduk terjejas diberi keutamaan yang tinggi pada setiap masa. Kerajaan Persekutuan akan terus memantau situasi ini dengan rapi dan memastikan mangsa-mangsa banjir mendapat tempat berteduh dan berusaha memampan menyekat dampak kesan buruk musibah banjir. Dan antara perincian lain juga iaitu taklimat itu juga memperincikan masalah yang dihadapi tantangan operasi status mangsa di pusat pemindahan sementara selain pemberian bantuan kepada yang terkesan dengan bencana banjir. Dan tular baru-baru ini juga berkenaan dengan bantuan yang diberikan adalah sebanyak RM3,500 dan itu merupakan satu berita palsu lah, di mana sebenarnya kita tidak seharusnya mengambil kesempatan di sebalik kesusahan orang lain sebab mereka mengharapkan bantuan tersebut, tapi sebenarnya ia hanyalah tular dengan tidak sahih. Maksudnya tidak, benda itu adalah berita palsu. Jadi janganlah kita mengambil kesempatan di sebalik kesusahan orang lain, jangan mengambil kesempatan untuk mendapatkan viewer dan juga rating yang tinggi dalam keadaan dan juga waktu ini. Sekarang ini waktu terdesak kan Sophie kan, jadi kalau boleh kita memberikan berita yang saja dan kalau boleh kita dapatkan berita ini hanya di RTM. Seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan masih dengan perkongsian berkaitan dengan keadaan banjir. Penduduk hadapi kesukaran bersihkan rumah kerana bekalan air terputus. Ini keadaan yang berlaku di Gua Musang dan melibatkan 14 keluarga, lebih 30 penduduk orang asli suku kaum Temir di Kampung Teluk Untung. Rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis Gua Musang berdepan masalah untuk mencuci rumah yang dipenuhi lumpur akibat banjir, dan ia berikutan terputusnya bekalan air sejak 3 hari yang lepas. Jadi tinjauan RTM mendapati usaha mereka untuk membersihkan rumah masing-masing tergendala ketika ini. Oleh sebab itu mereka belum boleh pulang ke kediaman sendiri. Jadi sebahagian mereka menjadikan Dewan Orang Ramai atau Rumah Buluh sebagai tempat tinggal sementara. Dan pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli berkata kira-kira 120 keluarga orang asli di kawasan ini menggunakan pelbagai punca air termasuklah air telaga, air tandak dan juga air sungai untuk
kegunaan seharian mereka. Ya, baik. Dan selanjutnya juga berkenaan dengan berhati-hati ketika banjir, lakukan aktiviti air khususnya sekarang ini kan, sebab banyak kemungkinan yang akan berlaku sekiranya anda berada di kawasan perairan, dan antaranya di sini 2 kematian akibat banjir direkodkan di Pahang dalam tempoh monsun timur laut MTL yang bermula sejak awal November lalu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, menasihatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan sebaiknya tidak melakukan sebarang aktiviti air ketika ini. Kes pertama melibatkan kematian kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun dan yang dilaporkan lemas selepas dipercayai terjatuh ketika memancing bersama 3 lagi adik-beradiknya. Kejadian berlaku berhampiran kediaman mereka, dan 5 hari berselang remaja lelaki Muhammad Amirul iaitu 14 tahun maut ketika mandi-manda bersama 6 lagi rakannya di kawasan tali air di Kuantan. Ya, jadi perlu untuk kita sentiasa berhati-hati kalau boleh. Ialah sekarang ini musim cuti sekolah, Irfan, kan. Jadi apa yang boleh kita lakukan, boleh berjalan bersama dengan keluarga, bersia-sia ke mana-mana saja yang anda inginkan, tetapi perlu untuk kita elakkan aktiviti perairan kerana kemungkinan perkara-perkara seperti ini yang tidak diingini berlaku. Jadi perlu untuk sama-sama kita elakkan. Ya, ibu bapa juga perlu cakna ya, lagi-lagi tentang aspek keselamatan anak mereka ini. Kita elakkan aktiviti kita boleh bawa pergi ke tempat-tempat menarik seperti Taman Burung di Kuala Lumpur, kan, tempat-tempat menarik, shopping mall yang baru buka sekarang ini. Jadi kita perlu untuk bawa anak-anak kita juga ketika cuti sekolah, tapi kita elakkan sebarang keadaan yang berbahaya boleh berlaku kepada anak-anak kita semua. Dan seterusnya, ini berkaitan dengan apa yang kita harapkan untuk Piala Asia tahun 2023. Sebenarnya Persatuan Bola Sepak Malaysia telah memberikan harapan untuk kita melihat Harimau Melaya mampu untuk kepusingan 16 terbaik. Jadi ini adalah hasrat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk melihat kita berjaya untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik di Piala Asia, dan mereka akan memulakan saingan pada awal Januari nanti. Ya, itu dia. Jadi sama-sama kita mendoakan yang terbaik buat tim Harimau Malaysia. Okey. Dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Boleh, kembali nanti banyak perkongsian menarik akan kami sajikan khususnya pada hari dan juga pagi Jumaat ini. Selepas ini. Jom.